Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa semula dalam sesi yang ketiga pembacaan kitab Ma'rifah Ulumil Hadis lil Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Dan pada saat ini kita memasuki perbahasan yang pertama, yaitu qala al-musannifu rahimahullah zikru awwali naw' min anwa'i ilmil hadis. Qala Abu Abdullah yani Al-Hakim النوع الأول من هذه العلوم معرفة عالي الإسناد وفي طلب الإسناد العالي سنة صحيحة. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع فأتاه رجل منهم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال قال الله قال فمن جعل فيها هذه المنافع قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منهن فلما مضى قال لئن صدق لا يدخلن الجنة. قال أبو عبد الله يعني الحاكم وهذا حديث مخرج في المسند الصحيح لمسلم وفيه دليل على إجازة طلب المرء العلو من الإسناد وترك الاقتصار على النزول فيه وإن كان سماعه عن الثقة إذ البدوي لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فرض الله عليهم لم يقنعه ذلك حتى رحل بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ما بلغه الرسول عنه ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم سؤاله إياه عما أخبره رسوله عنه ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه. ولقد حدثنا أبو العباس القاسم ابن القاسم السياري بمرو قال حدثنا أبو الموجه محمد ابن عمرو قال حدثنا عبدان قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, jadi perbahasan yang pertama
yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Ma'rifah Ulumul Hadis ini adalah perbahasan berkenaan dengan ma'rifah alil isnad, pengenalan berkenaan dengan sanad yang ulu. Wah, ini satu perbahasan yang cukup penting dalam ilmu hadis, iaitu Imam Hakim nak memperkenalkan, nak menjelaskan kepada kita kepentingan untuk mengetahui mana sanad yang ulu dan mana sanad yang nuzul, jadi sanad yang ali dan sanad yang nazil. Dan dia berkaitan dengan, secara mudahnya adalah sanad ali adalah sanad yang bilangan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih sedikit berbanding bilangan sanad lain yang meriwayatkan hadis yang sama tapi menerusi jalur sanad yang lain. Jadi kalau misalkanlah kalau kita meriwayatkan, contoh yang paling senang, kita meriwayatkan Al-Quran, jadi mungkin di antara kita ada yang punya sanad Quran, antara dia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada 13 orang sahaja misalkan. Nah, itu kalau kita ambil daripada guru si fulan. Misalkan kita berguru kepada satu fulan ni, kita ambil Quran daripada dia, antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 13 orang saja. Akan tapi kalau kita pergi ke guru yang lain dan kita ambil sanad Quran daripada guru tersebut, sanad kita lebih rendah kerana antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 14 atau 15 orang, ya. Kita, guru dia dan seterusnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilangan yang menjadi perantara antara kita dengan Nabi ada 14 orang, sementara kalau kita belajar kepada guru yang pertama hanya 13 orang. Nah, dengan demikian kita boleh mengatakan bahawa riwayat yang sanad yang kita ambil daripada guru pertama itu sanad yang ali, yang tinggi, sedangkan sanad yang kita ambil daripada guru kedua itu adalah sanad yang nuzul, nazil, yang turun, yang lebih rendah. Dan perkara ini disukai oleh ahlul hadis. Dalam kalangan ahlul hadis, mereka sangat suka kepada sanad yang ali. Bahkan mereka tidak suka kepada sanad yang nazil, iaitu yang bilangan dia lebih banyak. Kalau dia boleh dapat satu hadis atau satu riwayat dengan sanad yang ali, mereka akan kejar sanad yang ali. Ya tak? Mereka akan kejar sanad yang ali. Dan mereka tak suka untuk dapatkan hadis yang sama tapi dengan sanad yang nuzul, yang nazil, ya. Dan ada satu ungkapan dalam kalangan ahlul hadis, mereka berkata an-nuzul fil isnadi syu'mun, an-nuzul fil isnad syu'mun. Jadi kita turun mengambil sanad nuzul bersama tersedia sanad yang ali, kita turun ke dalam sanad padahal kita boleh dapat sanad yang lebih tinggi. Itu adalah satu tindakan yang syu'um. Syu'um itu maksudnya tidak baik lah, tidak disukai di dalam kalangan tradisi ahlul hadis. Nah, itu secara ringkas perbahasan berkenaan dengan ali dan nazil, ulu dan nuzul. Satu perbahasan yang kita boleh agak bahawa perbahasan ini berkaitan dengan aspek praktikal seorang ahlul hadis. Ini yang saya nak tarik perhatian rakan-rakan sekalian, ya, berkenaan dengan persoalan kenapa perbahasan pertama Imam Hakim dalam kitab Mustalah ni, ya tak, dia berbeza dengan kebanyakan kitab-kitab mustalah yang lain. Nah, sebagai contoh, kalau kita baca kitab Muqaddimah Ibn Salah, perbahasan pertama yang dibawakan oleh Imam Ibn Salah adalah pembagian hadis kepada 3 bagian, iaitu sahih, hasan, dhaif. Itu tak? Lalu kemudian kitab Nukhbatul Fikar Imam Ibn Hajar sama juga, dia mulakan dengan perbahasan apa itu hadis, apa takrif hadis, apa itu khabar dan lain-lain. Lalu dia bagi hadis kepada sahih, hasan, dhaif. Ya tak? Dan begitu juga pelbagai kebanyakan kitab-kitab mustalah yang lain. Mereka membuka perbahasan pertama tu dengan pengenalan apa tu, dengan pengenalan kategori hadis kepada 3 bahagian, sahih, hasan, dhaif.
lalu kemudian akan dibagi nanti sahih kepada berapa bagian, tingkatan tertentu, kemudian dhaif dibagi menjadi berapa bagian dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi kitab Al-Hakim dia memulakan perbahasan dengan ulu dan nuzul, pengenalan tentang sanad yang ali dan pengenalan tentang sanad yang nuzul, dan galakan untuk mengejar sanad yang ali. Ya, pergalakan untuk mengejar sanad yang ali, bahkan beliau mengatakan bahawa mencari sanad yang ali ini adalah bagian daripada sunnah. Ada hadis tertentu yang memberi dalil kepada kita bahawa tradisi ini adalah tradisi yang berasal daripada tradisi para sahabat, daripada Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW. Nah, itu menjadi soalan kita, kenapa dia mulakan perbahasan pertama dalam kitab Ulumul Hadis dengan ulu dan nuzul, ali dan nazil. Kenapa dia tak bincang pertama ni hadis sahih, hadis terbagi kepada 3, sahih, hasan, dhaif dan sebagainya. Nah, untuk makluman rakan-rakan sekalian, coba bandingkan perbahasan Imam Al-Hakim ni dengan perbahasan Imam Ar-Ramah Hurmuzi dalam buku dia Al-Muhaddithul Fasil Bain Ar-Rawi wal Wa'i. Ya, dan sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam sesi pertama, dua-dua kitab ni adalah kitab yang pertama, atau kita boleh katakan antara kitab yang terawal yang menghimpun qawaid ulumul hadis, ya kan. Menariknya dua-dua kitab terawal ni yang ditulis hampir bersamaan, ya kan, ya, ditulis hampir dalam jangka masa yang sama, sebab Ramah Hurmuzi meninggal 360, Hakim meninggal 405 Hijrah, maknanya dalam generasi yang hampir sama. Nah, dua-dua kitab yang ditulis oleh ahli hadis terawal dan berada dalam generasi yang hampir sama, membuka perbahasan mereka hampir sama. Walaupun pada perjumpaan pertama saya telah katakan kan, Ar-Ramah Hurmuzi menulis kitab tu yang pertama kali, lalu kemudian Hakim menulis kitab ni dengan jangkaan bahawa tak ada orang yang menulis sebelum dia. Jadi kita tak menemukan tanda-tanda bahawa beliau mengambil manfaat atau mengetahui adanya kitab Ramah Hurmuzi. Nah, perbahasan Ramah Hurmuzi kalau kita tengok dalam Muhaddithul Fasil, dia mula dengan muqaddimah, lalu kemudian dia lanjutkan dengan galakan untuk belajar hadis, galakan untuk masuk dalam kalangan ahlul hadis, ya kan, belajar sunnah dan sebagainya. Sama, itu juga kandungan buku Al-Hakim dalam muqaddimah tu. Galakan untuk belajar hadis, galakan untuk berpegang kepada ahlul hadis, penjelasan tentang sifat-sifat ahlul hadis, sama juga dengan apa yang terdapat dalam Ramah Hurmuzi. Cuma bezanya Al-Hakim masukkan perbahasan tu dalam muqaddimah. Ramah Hurmuzi dia buat bab-bab tertentu, fasal-fasal tertentu. Selepas muqaddimah dia bawakan galakan belajar hadis, kan, kemudian fadl, kelebihan, fadilah ahlul hadis dan sebagainya. Akan tapi selepas tu tuan-tuan akan dapati juga perbahasan yang dimulakan oleh Ramah Hurmuzi adalah tentang ulu dan nuzul juga. Fadlut ta'ali wa tanazzul, dia ma'rifat ta'ali wa tanazzul, penjelasan berkenaan dengan sanad ulu dan sanad nuzul. Soalan kita, kenapa tak dimulakan macam Ibn Salah? Ibn Salah dan para ulama selepas Ibn Salah, iaitu mulakan dengan pembagian hadis kepada sahih, hasan dan dhaif, ya tak? Soalan tu telah saya ajukan sebenarnya setelah lama, dan saya coba untuk menjawab soalan saya sendiri, dan saya dapati bahawa jawapan yang paling sesuai kemungkinan wallahu alam adalah penulisan kitab mustalah hadis ni, penulisan kitab hadis ni, dia dipengaruhi oleh keadaan dan konteks pelajar hadis, ya. Pada masa Ar-Ramah Hurmuzi dan pada masa Al-Hakim,
kita masih boleh katakan bahawa pada masa itu masuk dalam kategori mutaqaddimin. Mereka walaupun masih dekat, mereka masih dekat dengan kalangan mutaqaddimin, walaupun sudah mula ada banyak perubahan-perubahan. Tuan-tuan mesti tahu sejarah berkenaan dengan ilmu hadis ni. Ilmu hadis ni sejak dia bermula, kemudian dia berkembang, kemudian mengalami pelbagai fasa yang cukup banyak. Secara amnya kita boleh bagi sejarah al-hadis kepada mutaqaddimin dan mutaakhirin. Dan untuk membezakan mana garis pemisah antara mutaqaddimin dan mutaakhirin memang sangat sukarlah. Akan tapi secara umumnya lah kita boleh katakan bahawa abad ke-4 dan ke-5 itu adalah masa-masa akhir satu fasa yang kita sebut sebagai fasa mutaqaddimin. Dia bukan fasa kemuncak mutaqaddimin, akan tapi dia fasa bermulanya perubahan tradisi dalam kalangan al-hadis, perubahan dalam manhaj, perubahan dalam kaedah belajar hadis, perubahan dalam kaedah mengajarkan hadis, penulisan hadis. Sudah mulai ada perubahan pada abad ke-4 dan ke-5 ni. Walaupun begitu, tradisi pembelajaran hadis sebagian besarnya masih dikekalkan pada abad-abad tersebut. Nah, Rama Hurmuzi dan Al-Hakim masuk pada abad ke-4, ya kan? 360 Hijrah, dia masuk abad ke-4, dia masuk akhir-akhir abad ke-4. Dan Al-Hakim pun meninggal 405, dah masuk awal abad ke-5 Hijrah. Nah, ini adalah masih dalam kategori mutaqaddimin walaupun dalam masa-masa akhir, Sedangkan Ibnu Salah, dia meninggal 643, dia masuk sudah dalam kategori yang totally berbeza. Dia masuk, boleh kita katakan dia adalah masa awal masuk dalam fasa mutaakhirin. Dan perbezaan tu kita boleh nampak daripada perbezaan antara mutaqaddim dan mutaakhirin sangat banyak, ya. Saya rasa tak boleh kita bincangkan pada hari ini, akan tapi saya boleh bagi isyarat-isyarat bahawa perbezaan tu berkaitan dengan banyak perkara, termasuk perspektif dalam melihat hadis, termasuk manhaj dalam kritik hadis, dan termasuk bagaimana cara mereka membezakan menjaga hadis, preserve hadis. Ada perbezaan. Nah, salah satu perbezaan yang coba saya nak angkat di sini adalah dengan melihat perbahasan dalam kitab-kitab tersebut. Ar-Ramah Hurmuzi dan Al-Hakim memulakan dengan ulasan tentang ulu dan nuzul. Ulasan berkenaan dengan ulu dan nuzul. Ini menunjukkan bahawa pada masa tersebut pelajar hadis apabila dia memulakan belajar hadis, mereka mulakan dengan praktikal. Mereka bukan belajar hadis dengan cara mulakan dengan teori-teori, mulakan dengan perbahasan berkenaan dengan teori hadis itu apa, hadis sahih itu apa, hadis dhaif itu tak. Mereka mulakan, setiap orang yang nak belajar hadis pada fasa mutaqaddimin itu, mereka mulakan dengan cara terus masuk ke dalam kelas-kelas hadis. Ya, mereka masuk terus. Kalau nak belajar hadis, cari siapa syekh yang ada di negeri tersebut, terus kita datang ke syekh itu, hadir dalam majlis imla dia, majlis pembacaan hadis, kita tulis hadis, kita catat hadis, kita tulis apa yang diimlakan oleh syekh, dan seterusnya dari satu syekh pindah ke syekh yang lain. Selepas habis seluruh masyayikh yang ada di dalam satu negeri, kita dituntut untuk melakukan rihlah. Melakukan rihlah untuk mencari hadis di negeri yang lain. Mencari hadis, menulis sanad, mendapatkan sanad, dan mendengar hadis daripada para ulama dari negeri-negeri yang lain. Itu memerlukan kita rihlah, pengembaraan untuk mendapatkan hadis. Dari satu negeri pindah ke negeri lain, dan lain sebagainya. Nah, sepanjang perjalanan tu kita bukan dimulakan dengan teori. Kita datang ke majlis, lalu kita tulis hadis, kita kumpul hadis. Semakin banyak yang kita hadiri majlis-majlis tersebut, semakin banyak perbendaharaan khizanah hadis yang kita miliki.
Nah, pada masa itu semakin banyak hadis yang kita miliki, kita akan sering dapati satu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang berbeza atau sanad yang sama. Kalaupun ada kesamaan, mesti ada perbezaan. Kita sendiri yang akan amati dalam proses praktikal tersebut perbezaan riwayat yang terdapat dalam hadis. Nah, dari situ kemudian kita amati juga kalau ada perbezaan, kita akan bertanya kira-kira mana riwayat yang lebih kuat, siapa riwayat yang mesti diambil, kalau ada tambahan kalimat, sama ada kalimat tu perlu diterima atau tak terima dan lain sebagainya. Nah, perjalanan menghimpun hadis tu yang akan melahirkan malakah kita, kemahiran kita, dan melahirkan juga kemahiran dan kepandaian kita, penguasaan kita dalam ilmu hadis. Dengan kata lain, dengan mudahnya saya boleh katakan bahawa pada masa mutaqaddimin, riwayat orang belajar hadis bermula dengan riwayat. Lalu kemudian akan terbentuk dirayah. Jadi riwayat dulu kita kumpul banyak, baru kita akan dapatkan dirayah. Jadi dirayah tu lahir daripada pengalaman kita menghimpun hadis, pengalaman kita menulis hadis, pengalaman kita berjumpa dengan masyaikh, berjumpa dengan para pakar, muzakarah dengan para pakar, baru itu yang akan melahirkan malakah dan kemahiran kita dalam ilmu hadis. Nah, dari situ juga perspektif kita berkenaan dengan ilmu hadis dibina di atas tatbiq, ya, tatbiq ya, dibina di atas praktikal, dibina di atas praktikal. Jadi kita akan melihat sendiri bahawa menilai hadis itu kembali kepada perkara-perkara yang khusus berkenaan dengan hadis, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Antara lain Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan bahawa likulli hadis naqdun khas. Setiap hadis tu ada sistem kritikan sendiri. Jadi kita tak boleh bina satu kaedah umum yang apply untuk seluruh hadis. Tak. Setiap hadis ada kritikan sendiri. Berbeza sendiri. Kadang perawi thiqah melakukan kesilapan, kadang perawi yang dhaif tepat dalam meriwayatkan. Jadi kita tak ambil kaedah semua hadis diriwayatkan thiqah sahih, kita tak ambil kaedah semua hadis dhaif, semua hadis yang diriwayatkan perawi yang dhaif adalah dhaif. Tak. Akan tapi kita tengok secara case to case basis, mana perawi thiqah yang tepat dalam meriwayatkan hadis dan mana perawi thiqah yang silap dalam meriwayatkan. Begitu juga mana yang perawi dhaif silap dalam periwayatan dan mana yang tepat. Nah, ini yang menyebabkan perbahasan berkenaan dengan ilal menjadi sangat halus dan hanya dikuasai oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Semakin luas daerah riwayah dia, semakin dalam dan teliti pandangan dia berkenaan dengan penilaian sebuah hadis. Nah, ini berlaku dalam kalangan mutaqaddimin. Nah, adapun dalam kalangan mutaakhirin, jadi sejak awal mereka belajar hadis bermula dengan teori. Jadi mereka belajar masuk hadis dengan cara belajar mustalah. Ya tak, belajar mustalah, teori apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis mursal, munqati dan lain sebagainya. Mereka hafal qawaid, lalu baru mereka masuk ke dalam periwayatan. Mereka lalu perspektif mereka berkenaan dengan hadis adalah kaedah menentukan hukum dan cara kita dalam berinteraksi dengan riwayat. Terbalik dengan mutaqaddimin, riwayat dulu yang akan membina dirayah. Akan tapi mutaakhirin, dirayah dulu mereka sudah ada konsepsi-konsepsi tertentu berkenaan dengan teori-teori dan takrif-takrif dan lain sebagainya. Baru kemudian takrif tu mereka apply kepada hadis-hadis dalam bentuk praktikal yang kita sebut sebagai takhrij, ya tak. Kita belajar teori dulu, baru kita belajar praktik, mengamalkan atau mempraktikkan teori tersebut ke dalam hadis secara praktikal. Nah, itu sebabnya pandangan mutaakhirin kebanyakan adalah bersifat didaktif. Kenapa? Sebab mereka bermula daripada teori umum yang diaplikasi kepada juz'iyat,
kepada hadis-hadis secara juz'i. Sedangkan mutaqaddimin mereka cara fikir, pola pemikiran mereka adalah induktif, sebab mereka bermula daripada juz'iyat baru kemudian sampai kepada kulliyat. Nah, ini antara asas perbezaan epistemologi yang berlaku antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Saya dah banyak bincang tentang perkara ni, dan perbincangan berkenaan dengan perkara ni pun telah mencetuskan diskusi antara penyokong dan penentang. Ada yang sokong pada dikotomi antara mutaqaddimin dan mutaakhirin, ada yang menentang. Tak ada masalah, dia adalah satu diskusi yang sihat. Dan bagi siapa yang berminat untuk mengetahui perkara ini, saya telah bincang panjang lebar dan buktikan perbezaan manhaji tersebut dalam tesis yang kemudian menjadi buku saya bertajuk Aliran Kritik Hadis Semasa. Tuan-tuan boleh rujuk untuk siapa yang berminat lah mendalami perkara ini secara lebih mendalam lagi. Nah, kembali kepada perbahasan Al-Hakim. Kenapa beliau mulakan dengan pengenalan ulu dan nuzul? Sekali lagi jawapannya adalah sebab beliau masih terikat kepada tradisi alul hadis di zaman beliau, di mana mereka mulakan belajar hadis bukan dengan teori, akan tetapi mulakan dengan praktikal. Justru apabila mereka berminat nak belajar hadis, mereka akan datang ke majlis imla, majlis riwayat, lalu kemudian tulis hadis tersebut. Penting bagi mereka untuk memiliki kemahiran untuk dalam membezakan antara sanad yang perlu didahulukan dan sanad yang perlu dibelakangkan. Maknanya mesti ada kemahiran untuk meletakkan tangga priority, ya tak? Mana sanad yang mesti saya dapatkan dulu, terutamanya apabila dalam satu negeri, ya kan? Dalam satu negeri ada beberapa ulama hadis. Misal dalam Nisabur pada zaman Imam Hakim, berlambak ulama hadis pada zaman tu yang menganjurkan majlis-majlis imla di sekolah mereka, di madrasah mereka, di masjid ataupun di Darus Sunnah seperti yang berlaku pada Imam Hakim dan guru dia Abu Bakar Sibghi. Nah, justru apabila seorang nak mulakan belajar hadis, dia akan bertanya, mana satu yang akan saya datangi terlebih dahulu? Mana syekh yang akan saya datangi terlebih dahulu? Nah, pada masa itu penting untuk dia tahu konsep ulu dan nuzul. Dia kena tahu siapa syekh yang punya sanad paling tinggi. Justru dia, kalau dia tahu siapa yang paling tinggi sanad dia, dia yang perlu didatangi lebih awal, ya tak? Dan sedangkan syekh lain yang punya sanad nuzul, awak boleh datang bila-bila lah, nanti lepas ni pun tak apa. Tapi kena tahu priority kita. Dahulukan syekh yang punya sanad ulu. Dahulukan sanad ulu. Oleh kerana perbahasan berkenaan dalam menentukan syekh begitu penting dalam langkah pertama seorang ahlul hadis, ya tak? Maka perbahasan ulu dan nuzul di awal. Lalu kenapa perbahasan ulama berikutnya sejak Ibn Salah dan lain-lain mereka mulakan dengan perbahasan sahih, hasan dan dhaif? Karena priority para ulama pada zaman itu bukan periwayatan, akan tapi menggunakan hadis untuk penghujahan. Betul tak? Priority zaman Ibn Salah dan oleh hadis selepasnya adalah kita nak bagaimana kita nak guna hadis untuk berhujah dalam perkara-perkara, terutamanya dalam fiqh lah, perbezaan mazhab, ya tak, dalam mempertahankan mazhab, dalam menetapkan hukum dan lain sebagainya. Kita perlu hadis untuk berhujah. Nah, dalam penghujahan, perkara yang penting bukan ulu dan nuzul, tapi sahih, hasan, dhaif. Peringkat penghujahan tu, yang sahih boleh jadi hujah, hasan boleh jadi hujah, dhaif boleh jadi hujah, dan perbezaan berkenaan dengan peringkat-peringkat dhaif, semuanya adalah berkaitan dengan penghujahan. Ada hadis dhaif ringan, dhaif teruk, gitu tak? Semuanya adalah berkaitan dengan perbahasan penghujahan, ihtijaj. Justru perkara ni yang menjadi
fokus ulama pada zaman tersebut, maka perkara ni perlu dikedepankan menjadi basic tasawur pelajar hadis sejak awal lagi mereka belajar hadis. Dan dari sini kita boleh nampak, tuan-tuan, orientasi belajar hadis berubah-ubah mengikut zaman, ya kan. Dan secara umum saya boleh katakan bahawa orientasi ulama pada mutaqaddimin, mereka fokus kepada memelihara hadis, preserve hadis, ya tak? Untuk memelihara, menjaga, menghimpun, memastikan tak ada unsur-unsur yang dapat merusak hadis, membersihkan hadis daripada usaha-usaha yang dapat merusak hadis seperti kedustaan dan lain sebagainya. Itu adalah concern utama mutaqaddimin. Sedangkan mutaakhirin, dia melanjutkan tradisi mutaqaddimin dan fokus mereka bukan lagi preserve, akan tapi fokus mereka adalah bagaimana nak gunakan hadis tu secara efektif dalam perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan penentuan hukum, penetapan akidah dan lain sebagainya. Nah, justru perbezaan pandangan ni yang membuat manhaj berbeza, perspektif berbeza dan cara pandang berbeza, ya. Bukan perkara yang buruk apabila dikatakan bahawa ini mutaqaddimin mutaakhirin, bukan bermakna kita nak rendahkan mutaakhirin. Tak, na'udzubillah, tak ada niatan sama sekali para pengkaji yang bincang perkara ini untuk merendahkan sesiapa. Ya, apabila kita bezakan antara mutaqaddimin, mutaakhirin, bukan nak kita glorify mutaqaddimin lalu kita undermine mutaakhirin, tak. Akan tapi kita nak letakkan setiap kalangan pada tempatnya, ya tak? Dan kita juga nak tonjolkan perbezaan perbezaan yang berlaku akibat perkembangan sejarah. Sejarah ni perkara yang perlu di acknowledge, ya. Jadi sejarah ilmu hadis dia bukan sesuatu yang lurus saja, kan, tapi dia ada naik dan turun, sebagaimana sejarah-sejarah yang lain. Dalam sejarah Islam kita tengok politik Islam ada yang pernah kemuncak, masa keemasan, lalu merudum ke bawah. Begitu juga sejarah intelektual, sejarah ilmu, dan termasuk sejarah ilmu hadis, dia ada masa-masa keemasan, ada masa-masa menurun, ada masa-masa kebangkitan semula dan lain sebagainya. Dan saya ingat perbahasan berkenaan dengan kebangkitan semula ilmu hadis tu telah saya hasilkan satu buku itu sendiri dalam tahun lepas, tahun 2023, diterbitkan oleh USM Press. Bagaimana saya berbincang berkenaan dengan kebangkitan semula ilmu hadis selepas fasa kejumudan yang bermula pada abad 9 Hijrah hingga abad ke-13 Hijrah. Ini adalah perkara yang tidak dapat menafikan. Saya yakin kita perlu untuk mengetahui dalam perbincangan setiap ilmu bagaimana sejarah ilmu itu dan perkembangan naik turun ilmu tersebut, agar kita boleh menempatkan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Ya, umirna an nunazzilan nas manazilahum, kan. Kita diperintahkan untuk meletakkan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Nah, itu kemungkinan itu adalah ulasan saya berkenaan dengan struktur perbahasan ilmu hadis dalam kitab Al-Hakim, dan kenapa beliau mulakan perbahasan tu dengan ulu dan nuzul, dan mengapa apabila beliau mulakan perkara ni, ternyata kita jumpa dalam Ramah Hurmuzi pun macam tu juga, dia mulakan dengan ulu dan nuzul juga. Tak macam kitab-kitab mustalah hadis mutaakhirin belakangan, ya. Dan masing-masing kena ada cabaran dan konteks juga, motif yang berbeza-beza, ya. Masing-masing saya bagi siapa yang berminat mungkin ingin mengetahui perkara ni, saya sangat galakkan bagi rakan-rakan sekalian coba untuk buat kajian-kajian tu, dan setiap buku kita kaji kenapa struktur dia berbeza dan apa yang menyebabkan perbezaan tersebut, ya. Okey, kata Imam Al-Hakim, qala Abu Abdullah, kata Imam Al-Hakim, an-naw' al-awwal min hadhihi al-ulum ma'rifatu 'ali al-isnad wa fi talab al-isnad al-'ali sunnatun sahihah. Berkenaan dengan tradisi mencari sanad ali,
ada satu hadis sahih, kata Al-Hakim. Maknanya ada hadis sahih yang menyokong tradisi Ahlul Hadis tu. Ahlul Hadis memang secara umumnya telah mengetahui, maklum di kalangan Ahlul Hadis, sanad Ali diminati, sanad nuzul tidak digemari. Nah, tradisi tersebut adakah tradisi ulama saja ataukah ada dalil yang boleh kita gunakan untuk menyokong tradisi tersebut? Kata Imam Hakim, ada dalilnya, ada sunnah sahihah yang menyokong tradisi tersebut. Beliau meriwayatkan, haddatsana Abul Abbas Muhammad bin Yaqub qala haddatsana Muhammad bin Ishaq As-Saghani qala haddatsana Abu Nadhr qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah an Thabit an Anas annahu qala kunna nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kata Sayyidina Anas, dulu kami dilarang untuk bertanya apa-apa kepada baginda Nabi. Kena ya, Al-Quran yang melarangkan. Kunna nuhina, kami dilarang. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Jangan tanya perkara-perkara yang kalau dijawab malah nanti membuat susah, ya kan? Sebab Nabi pada zaman tu masih adalah bertugas untuk menjelaskan wahyu, menjelaskan hukum hakam. Kalau kita tanya banyak soalan yang sebenarnya tak diperlukan, Nabi jawab, jadi hukum. Menyusahkan orang lain, menyusahkan generasi yang akan datang. Kalau dia tak tanya, mungkin tak ada hukum yang menyusahkan mereka. Justru para sahabat dilarang untuk tanya, bukan maksudnya tak boleh tanya sama sekali, tapi jangan tanya perkara-perkara yang nanti akan menyusahkan diri sendiri atau menyusahkan generasi akan datang dengan sebab penetapan hukum-hukum tertentu kepada mereka. Fakana yu'jibuna an ya'tiyahu ar-rajulu min ahli al-badiyah fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Oleh karena itu kami suka sangat kalau ada orang kampung luar Madinah, ahlul badiyah, orang luar Madinah, orang awam, kampung, badui, ya kan, datang ke Madinah, tanya Nabi, lalu kami dengar. Kenapa? Sebab orang ahlul badiyah ni, orang luar Madinah ni, mereka punya sifat yang keras. Mereka kalau tanya aja direct. Sedangkan para sahabat sudah dididik akhlak mereka oleh baginda Nabi, menghormati baginda Nabi begitu tinggi dan tak berani memulakan jawab soalan kepada baginda Nabi SAW. Tapi orang Badiyah, orang luar, mereka tak sampai kepada darjat tu. Justru mereka kalau cakap lepas saja kepada baginda Nabi, ya tak? Nah, ini yang disukai oleh para sahabat. Sebab dengan pertanyaan tu kita boleh dapat manfaat daripada jawapan Nabi SAW. Fa'atahu rajulun minhum, satu hari datang seorang daripada kalangan Badui ini. Faqala ya Muhammad, atana rasuluka faza'ama annaka taz'umu anna Allah arsalak. Dia kata, wahai Muhammad. Tengok orang Badui ya. Kalau orang sahabat Nabi tak mungkin ya Muhammad. Dia akan tanya ya Rasulullah, ya kan, ya Nabi Allah. Ini orang kampung lah, orang tak berpendidikan. Justru ulama selalu mengatakan man bada jafa. Man bada jafa, orang yang duduk di badia, di luar kampung, di luar tamadun, bandar, biasanya kasar. Macam zaman sekarang pun sama, tuan-tuan ya. Siapa yang sering bergaul dengan orang ramai, yang sering bercampur dengan orang ramai, banyak kawan, biasanya ucapan dia terjaga. Sebab dia tahu tak boleh cakap lepas, takut orang sakit hati, betul tak? Justru dia pilih kalimat tu yang sebaik-baiknya. Sedangkan orang yang hidup menyendiri, yang tak punya banyak kawan, duduk dalam bilik saja, kawan dia handphone dan laptop saja, itu yang membuat kadang ucapan-ucapan tertentu tu macam lepas saja. Dia tak kisah pun ucapan dia menyakiti orang lain ke tak, kan? Kita boleh nampak di Facebook, di laman media sosial, ada orang-orang tertentu yang cakap lepas saja. Saya yakin mungkin dia jarang jumpa manusia, kan? Macam ahli Badui dulu, dia jarang jumpa manusia, justru ucapan dia pun tidak terjaga dengan baik. Nah, justru yang membezakan antara tamadun dan badawah tu adalah perjumpaan kita dengan orang lain dan perhubungan kita dengan orang lain, sehingga terdidik kita untuk berperilaku yang baik dan tidak berusaha untuk tidak menyakiti orang lain dengan ucapan atau perbuatan kita. Dia mengatakan, ya Muhammad, atana rasuluka
faza'ama annaka taz'umu anna Allah arsalak. Dia katakan, wahai Muhammad, utusan engkau datang kepada saya dan mengatakan bahawa engkau adalah Rasulullah. Jadi maknanya orang ni datang kepada baginda Nabi dan dia nak verify apa yang dia dengar daripada utusan Rasulullah. Maknanya dia orang jauh di luar Madinah ni. Datang utusan pendakwah yang Nabi utus mendakwahkan mereka kepada Islam, ya tak? Nah, orang tersebut nak pastikan semula betul ke tak betul orang tu. Dengan cara datang sendiri kepada Nabi, tanya sendiri soalan-soalan yang telah disebutkan oleh utusan baginda Nabi ini. Ini yang kemudian nanti kata Al-Hakim, inilah yang dimaksud dengan sanad ali. Jadi kalau kita boleh kembali kepada sumber awal, kita kembali kepada sumber awal. Jangan berpada dengan sumber kedua, ya tak? Dalam kajian akademik pun macam itu juga kan. Kita ada sumber primer, rujukan primer, ada rujukan sekunder kan, secondary source dengan primary source, ya. Kalau seorang pengkaji yang menulis thesis PhD ataupun master, dia boleh rujuk kepada sumber awal, wajib kembali kepada sumber awal, ya tak? Kalau dia ada sumber awal tapi berpada dengan sumber yang kedua, ini menunjukkan bahawa dia tidak memiliki semangat penyelidikan yang tinggi, ya tak? Sebab sumber kedua ni kadang dia tersilap dalam menukil, atau menukil tu tak sempurna, atau ada kesalahan dan lain sebagainya. Justru kita untuk pastikan setiap nukilan kembali kepada sumber awal. Nah, ulu dan nuzul hakikatnya macam tu. Ya, kita mencari sanad yang tinggi. Kenapa? Sebab semakin tinggi, semakin dekat kita dengan sumber awal. Ya, kita semakin dekat kepada sumber awal. Nah, kalau kita boleh jumpa dengan baginda Nabi sekarang ni, saya rasa tak perlu sanad. Terus pergi tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena baginda sudah tidak bersama kita, apa yang kita punya adalah riwayat, ya, riwayat daripada sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Nah, justru kalau kita mampu untuk mengurangkan bilangan perawi itu, bermakna kita telah berusaha untuk kembali kepada sumber yang paling awal. Ya, ini juga yang menjadi saya selalu mengatakan bahawa metod manhaj muhaddisin sebenarnya adalah metodologi penyelidikan yang terbaik pada zaman tu dan pada zaman ni juga. Sama apa yang kita buat dalam bidang akademik, begitu juga yang dibuat oleh muhaddisin. Kenapa sanad ulu ali lebih dicintai adalah karena lebih dekat kepada sumber yang lebih awal. Dan ini yang dilakukan oleh Badui tadi. Dia dapat berita daripada utusan Nabi, dia tak berpada dengan apa yang dia terima daripada utusan tersebut, terus dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pastikan adakah ucapan utusan tu betul atau tak betul. Nah, ini namanya dia beralih daripada sanad nuzul, sanad nazil kepada sanad yang ali, kembali kepada rujukan awal. Nanti kata Imam Hakim, ini menjadi bukti apabila Nabi benarkan sikap orang Badui ini, Nabi ikrar, takrir ucapan tersebut, ini menjadi sunnah. Maknanya Nabi benarkan sikap tu adalah sikap yang betul. Sikap tu adalah sikap yang benar. Dan ini yang kemudian menjadi tradisi muhaddisin. Dan untuk makluman rakan-rakan sekalian, sebenarnya tradisi salaf muhaddisin, tradisi muhaddisin adalah mereka mengekalkan manhaj sahabat Nabi dalam periwayatan. Jadi kalau siapa yang ingin tahu bagaimana manhaj salaf dalam perkara ini, saya selalu mengatakan manhaj salaf dalam berinteraksi dengan periwayatan itulah manhaj muhaddisin. Manhaj salaf dalam mentafsirkan nusus dan istinbat hukum itulah usul fiqh. Jadi usul fiqh itulah manhaj salaf dalam berinteraksi dengan nusus dan beristinbat hukum. Ya, dan manhaj salaf dalam memastikan
nukilan, itulah muhaddisin. Nah, justru ilmu-ilmu ni ulama preserve dan bagi kepada kita, hakikatnya adalah mengekalkan manhaj salaf dalam berfikir, manhaj salaf dalam memastikan nukilan dan lain sebagainya. Jadi kalau nak belajar apa tu manhaj salaf dalam penetapan hukum, belajarlah usul fiqh. Bagaimana manhaj salaf dalam memastikan nukilan, belajarlah hadis, ulumul hadis. Itulah manhaj salaf. Ya, tak payah cari manhaj-manhaj yang lain. Itulah manhaj salaf yang mesti kita kuasai, dan ulama sejak dulu telah sepakat untuk mengajarkan ilmu tersebut untuk memastikan pemikiran kita adalah pemikiran yang sama dengan yang telah diasaskan oleh para pendahulu kita di kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, orang ini berkata, wahai Rasulullah, atana rasuluka faza'ama annaka taz'umu anna Allah arsalak. Qala sadaq. Nabi katakan, betul. Utusan saya tu betul. Dia kata macam tu betul. Qal faman khalaqas sama. Dia katakan, Rasulullah Muhammad, siapa yang menciptakan langit? Nabi menjawab, Allah. Dia bertanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Nabi menjawab lagi, Allah. Siapa yang menegakkan gunung ganang ni semua? Nabi menjawab, Allah. Siapa yang meletakkan semua benefit yang ada di atas muka bumi ini untuk manusia? Nabi menjawab, Allah. Lalu dia berkata, jadi kenapa dia tanya siapa cipta langit, siapa cipta bumi, siapa cipta ini? Sebab dia nak lanjut dengan ucapan yang baru. Dia mengatakan, fabilladzi khalaqas sama wal ard wa nasabal jibal wa ja'ala fiha hadhil manafi' Allahu arsalak. Dia katakan, justru demi yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi, yang telah menciptakan gunung ganang, dan yang telah meletakkan semua kebaikan di atas muka bumi ini, betulkah Allah telah utus engkau? Maksudnya dia tanya tu dengan sumpah, ya, dengan kata-kata sumpah yang sangat berat. Awak akui ke Allah yang ciptakan bumi kan? Ya. Awak akui bahawa Allah ciptakan langit kan? Ya. Demi yang telah menciptakan langit dan bumi, betulkah Allah yang utus engkau? Nabi menjawab, na'am. Nabi katakan, ya. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, Allahumma na'am. Dia katakan, ya. Ya, saya betul-betul Allah yang utus saya. Maksudnya pandai orang Badui ini. Dia pandai untuk memastikan maklumat tu. Sebab maklumat ni penting berkaitan dengan perkara yang paling asas, ya kan, dalam agama kita. Justru dia nak pastikan betul-betul, betulkah engkau Allah yang utus? Ya tak? Nabi jawab, betul. Allah utus saya. Lalu dia mengatakan lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Utusan engkau mengatakan bahawa kami wajib melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Betul ke? Nabi jawab, betul. Lalu dia mengatakan, fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Demi Allah yang telah mengutusmu, betul ke Allah yang suruh engkau, menyuruh kami untuk melakukan salat tu? Nabi mengatakan, ya. Masya-Allah, orang Badui ni dia sangat berhati-hati, sehingga sebelum nak laksanakan perintah dia tanya betul-betul, Nabi, betul ke Allah yang suruh? Betul tak? Nabi katakan, betul. Lalu dia mengatakan lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina sadaqatan fi amwalina. Rasulmu pun, utusan engkau pun katakan bahawa kami wajib bayar sedekah atau bayar zakat dalam harta kami. Nabi katakan, dia betul. Qala fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Demi yang telah mengutusmu, Allah yang utus engkau ke? Allah yang suruh engkau untuk kami bayar zakat ke? Nabi katakan, ya. Lalu dia mengatakan lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina sauma syahrin fi sanatina. Dan utusan engkau juga mengatakan kami wajib berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun. Maksudnya bulan Ramadan. Kata Nabi, betul. Fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Demi Allah yang telah mengutusmu, Allah juga ke yang suruh engkau untuk melakukan perkara itu, yang menyuruh untuk mewajibkan puasa Ramadan? Nabi katakan, ya. Wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila.
Qala sadaq. Qala fabilladhi arsalaka Allahu amaraka bihadha. Dia pun katakan juga, utusan engkau kata kami wajib haji kalau mampu. Nabi kata betul. Dia tanya lagi, adakah Allah yang betul-betul suruh tu? Nabi jawab, ya. Lalu dia katakan, wallazi ba'asaka bil haqq la azidu alaihinna wala anqusu minhunna. Dia katakan, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya akan buat semua tu dan saya tak akan kurangi dan tak akan tambahkan. Jadi orang Badui itu katakan, saya dah pasti solat tu wajib, puasa tu wajib, zakat tu wajib, haji tu wajib, saya akan buat semua ni, saya tak kurang dan tak tambah. Memanglah seorang Muslim mestilah tak kurangkan, tapi isunya adalah dia tak tambah. Adakah kita solat 5 waktu saja tak tambah sunat-sunat dan lain sebagainya? Ya tak, ini yang basic-basic saja kan. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falamma madha qala la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Sekiranya dia betul jujur dengan ucapan dia, maksudnya dia akan amalkan semua tu tak kurang tak lebih, dia akan masuk surga. Jadi melaksanakan 5 perkara ni pun confirm akan masuk surga kalau tak kurangkan. Walaupun dia tak tambah ya. Misalkan kita seumur hidup hanya solat 5 waktu saja, tak ada solat sunat sama sekali, insya-Allah masuk surga. Ya tak. Dan kemudian seumur hidup kita hanya puasa Ramadan saja, tak tambah daripada tu, insya-Allah akan masuk surga. Ya, tapi tentulah ini untuk orang Badui, betul tak? Orang yang biasa-biasa saja. Akan tapi untuk para sahabat Nabi, tentu darjat mereka lebih tinggi lagi. Nabi galakkan mereka untuk memperbanyak amalan-amalan sunat selain melaksanakan perkara-perkara yang basic dan fardu. Qala Abu Abdullah yani Al-Hakim, wa hadha hadisun mukharraj fil musnad as-sahih li Muslim. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Al-Musnad as-Sahih. Wa fihi dalilun ala ijazati talabil mar'i al-'uluwa minal isnad wa tarkal iqtisari ala nuzuli fihi. Ini menjadi dalil keharusan seseorang untuk cari sanad ulu dan tidak berpada dengan sanad nuzul, ya tak? Wa in kana sama'ahu 'an thiqah. Walaupun hadis yang dia dapat dengan sanad nuzul tu berasal daripada perawi thiqah, ya. Walaupun guru kita tu thiqah, tapi kalau sanad dia nuzul, kita disunatkan untuk cari guru lain agar dapat sanad yang lebih tinggi, sanad yang lebih alih. Kenapa? Idil Badawi lamma ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima faradallahu alaihim lam yuqni'hu dhalika hatta rahala bi nafsihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena orang Badui ini apabila dia dengar maklumat daripada utusan Rasulullah, dia tak berpada dengan maklumat tersebut, tapi sebaliknya dia terus pergi sendiri jumpa dengan baginda Nabi untuk dapatkan maklumat first hand daripada baginda Nabi. Betul tak? Sekiranya ucapan tersebut, perbuatan tersebut salah, Nabi akan tegur. Karena Nabi tak tegur, bermakna Nabi takrir dan ikrar baginda menjadi bagian daripada sunnah. Betul tak? Ini menjadi bagian bahawa talabul ulu, mencari sanad ali adalah digalakkan. Walaqad haddatsana Abu Abbas Al-Qasim Ibn Al-Qasim As-Sayyari bimaru. Kemudian Imam Al-Hakim menjelaskan meriwayatkan satu riwayat berkenaan dengan kelebihan sanad. Sekali lagi, kenapa beliau bincang tentang sanad di awal-awal ni? Sebab tradisi ulama hadis pada zaman tu, langkah pertama mereka untuk belajar hadis adalah cari sanad. Nah, justru berkenaan dengan sanad tu kena dibahas pertama, betul tak? Beza dengan al-hadis kemudian fokus mereka adalah nak guna hadis untuk ihtijaj, untuk hujah. Justru perbahasan sahih, hasan, dhaif kena didahulukan. Beliau mengatakan haddatsana Abu Abbas Al-Qasim bin Al-Qasim As-Sayyari bimaru, qala haddatsana Abu Muwajjih Muhammad ibn Amr, qala haddatsana Abdan. Abdan ni menarik tuan-tuan, nama dia ada bentuk tasniah kan, abdani, dua abad.
Hal itu adalah karena nama dia sebenarnya Abdullah bin Utsman dan kunyah dia Abu Abdullah. Karena ada dua Abdullah, nama dia Abdullah, kunyah dia Abdullah, maka diberi gelaran Abdan. Abdan, ya. Dia sebenarnya adalah laqab. Dia bukan nama sebenar, dia nak laqab. Beliau mengatakan sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul al-isnadu minad din. Saya mendengar Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnad minad din. Sanad ni bagian daripada agama. Ya, jadi sanad ni bagian daripada agama. Walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan sanad, orang boleh kata apa saja mengikut kehendak dia. Macam yang kita sebutkan semalam kan, perbahasan sebelum ni. Sanad sebenarnya adalah pada zaman sekarang macam footnote ya tak? Atau rujukan untuk setiap dakwaan. Untuk setiap dakwaan. Kalau zaman sekarang dalam tesis atau disertasi, setiap dakwaan kena ada rujukan, betul tak? Pada zaman dahulu setiap dakwaan mesti ada sanad. Nah, untuk menunjukkan bahawa ini bukan ciptaan imajinasi saya, tapi ini benar-benar fakta sejarah. Benar Nabi kata macam tu. Buktinya sanad ni. Saya sebutkan siapa yang terima perkara ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampaikan kepada kita, kan? Nah, justru sanad bagian daripada agama, karena kalau bukan karena sanad ni, orang boleh cakap apa saja. Dia boleh cakap dengan khayalan apa saja. Islam ni macam ni, Islam tu macam tu, Nabi suruh macam ni, Allah kata macam tu. Kalau tak ada sanad, semua orang boleh cakap bebas. Tapi dengan sanad, maksudnya kita tanya, apa rujukan awak? Kalau ada rujukan, betul lah, fakta kita terima. Akan tapi kalau tak ada rujukan, maka kena di reject. Dia ini maksudnya adalah kalau awak nak pikiran macam tu seorang diri, silakan. Tapi nak kata ini bagian daripada Islam, no. Tak. Ini bukan bagian daripada Islam. Nah, justru karena proses memastikan fakta tu begitu penting, maka kata Ibnul Mubarak, proses pemastian fakta tu bagian daripada agama Islam. Ini fiqh, pemahaman dalam daripada Ibnul Mubarak, pemahaman mendalam daripada Ibnul Mubarak, bahawa dalam agama kita fakta tu penting. Justru setiap dakwaan mesti dipastikan apa sumber dan rujukan dakwaan tersebut. Sekiranya betul, maka boleh diterima. Sekiranya tidak, maka tidak diterima. Okey, penjelasan tentang ucapan Imam Abdullah Mubarak insya-Allah akan dijelaskan oleh Imam Al-Hakim, dan kita akan baca penjelasan beliau pada sesi yang akan datang insya-Allah. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.